Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu 1 Nazif dan 3 Nazif? Okey, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Alhamdulillah, okey, hari ini kita sambung pelajaran kita pendidikan seni visual tahun 1 ya. Okey, disebabkan tahun 3 dah habis sukatan, so cikgu gabungkanlah sekali dengan tahun 1. Dan untuk tahun 1 hari ini ialah tajuk akhir sekali ya. Kita dah habis semua aktiviti ataupun silibus di dalam buku pendidikan seni visual. Ini yang tajuk akhir sekali. Lepas ni kita akan buatlah benda-benda yang selain daripada yang ada dalam buku teks lah. Okey, ini tajuk apa ya? Okey, kalau tengok gambar pada skrin ini, gambar apa tu ya? Itu adalah gambar pelamin. Pelamin ni untuk apa ya? Untuk orang berkahwin lah. Okey. Okey, tajuk hari ni ialah dokoh dan mahkota. Ada satu lagi ya, cikgu tertinggal ya, dokoh, mahkota dan juga tanjak ya. Ya, dia ada kaitan dengan orang yang berkahwin ni lah ya. Okey. Mari kita tengok apa dia. Apa itu dokoh. Ni dokoh ni contoh dokoh kebaya. Kebaya tu baju kebaya lah. Biasanya pakai dokoh kebaya ni dengan pakaian baju kebaya. Ni orang perempuan lah. Untuk orang perempuan. Ni dokoh yang digantungkan. Macam rantai leher lah. Lebih kurang macam itulah. Digantungkan di leher dan dia ada hiasan ya. Bersambung-sambung, itu panggil dokoh. Okey. Ini contoh dokoh kebaya juga ni. Ini baju kebaya lah ni. Nampak tak baju warna perang ni? Itu baju kebaya orang perempuan lah. Okey. Yang di tengah tu ialah dokoh ya, dokoh. Dia ada rantai bersambung-sambung macam itu ya. Okey. InsyaAllah kita nak buat yang ini hari ni ya. Ada tiga aktiviti kita nak buat hari ni. Okey, ini dokoh yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong ya. Nampak? Dokoh yang dipakai, diletakkan di leher ataupun di bahu, digantung ya. Benda tu bergantung ya, bergantung. Okey. Ini apa ni? Dia orang tak ada pakai dokoh. Okey. Apa kaitan dengan tajuk kita ni? Ini ialah pengantin baru lah ya. Pengantin baru. Okey. Cikgu dulu pernah jadi raja ya. Ni raja lah ni. Yang di-Pertuan Agong pun raja. Okey. Cikgu pun raja juga dulu. Jangan tak percaya pula. Tapi cikgu raja untuk 1 hari saja ya. Raja untuk 1 hari sahaja. Ya inilah ni. Pengantin baru ialah raja. Raja dipanggil raja sehari. Raja sehari. Maknanya dia akan jadi raja untuk 1 hari tu je. Kenapa panggil raja sehari? Sebab dia dilayan seperti raja. Ada dayang-dayang dia bagi hidang makanan, kipaskan dia, macam raja lah zaman dahulu tu panggil raja sehari. Cikgu pun pernah jadi raja lah dulu Okey. Ini yang dipakai oleh raja, ini dipanggil mahkota ya. Dipanggil mahkota, dalam bahasa Inggeris panggil crown ya. Ini biasanya raja-raja Inggeris lah ya, raja-raja di Eropah pakai ini crown ya. Ini kalau siapa yang pandai, kita boleh buat yang ini hari ini ya. Okey. Ini bagi mahkota orang Melayu lah. Orang Melayu dipanggil tanjak, diletakkan di atas kepala ya.
Dipanggil tanjak. Ni zaman-zaman dahulu orang pakai. Dan juga Raja Sehari lah. Yang Raja Sehari tadi mana? Ni Raja Sehari pun pakai tanjak. Diletakkan di atas kepala. So orang Melayu tak adalah pakai crown macam ni. Tak ada ya. Crown tak ada. Orang Melayu pakai tanjak. Macam ni panggil tanjak. Zaman-zaman dahulu orang pakai. Dan sekarang ni cikgu tengok cita rasa orang sekarang ni, orang-orang muda dia dah bertukar kepada tanjak. Tak pakai songkok dah untuk hari raya. Untuk hari raya dia orang pakai ni ya. Untuk bawa solat pun boleh, tak ada masalah. Ya. Untuk tutup kepala, untuk halang rambut daripada kena dahi ya. Okey. Ini beberapa contoh tanjak, hiasan tanjak ya. Dia sebenarnya ada nama-nama dia ya. Dia ada nama-nama tanjak ni, hiasan tu. Cantik kan? Cikgu yang berkenaan yang warna hijau tu, hijau atas sekali tu. Okey. InsyaAllah kalau siapa yang pandai buat, kita buat hari ni ya. Tanjak. So kita ada 3 benda yang kita nak buat hari ni. Okey, 3 benda yang kita nak buat iaitu doko, crown ataupun mahkota, dan satu lagi ialah tanjak. Okey. Boleh pilih sama ada nak buat doko, tanjak ataupun mahkota, atau nak buat 3-3 lagi bagus. Sebab cikgu rasa macam doko tu takkanlah murid lelaki nak buat kan. Doko ni untuk perempuan. So murid lelaki mungkin boleh buat tanjak ataupun mahkota ya. Murid perempuan pun nak buat pun boleh, tak ada masalah ya. Okey. Sekarang buka buku teks muka surat 84. Alat perhiasan diri. Semua benda ni dipanggil alat perhiasan diri lah ya. Doko, mahkota dan juga tanjak ni ialah alat perhiasan diri. Nak menghias diri ya. Okey, kita baca sama-sama. Wah, ada banyak jenis alat perhiasan diri tradisional yang cantik di galeri craft. Teliti alat perhiasan yang dapat kamu lihat. Okey. Okey, ni galeri. Galeri ni macam museum lah. Galeri ni macam museum. Tempat satu bangunan yang diletakkan benda-benda bersejarah atau benda-benda, contoh macam ni, alat perhiasan diri ni, alat-alat tradisional ya. Tradisional ni maksudnya benda-benda perkara yang diamalkan zaman berzaman. Itu panggil tradisional ya. Okey, tengok dalam gambar tu ada tempuk ke tempuk. Tempuk kepala ya. Yang kedua kerongsang. Yang ketiga gelang kaki. Yang satu lagi tak nampak. Okey. Yang bawah tu ialah marik empang, tengkolok. Satu lagi ya. Tadi cikgu sebut tanjak kan. Tanjak dan tengkolok benda yang sama ya. Tanjak dan tengkolok benda yang sama. Nama je berlainan tapi bendanya satu ya. Ada orang sebut tengkolok, ada orang sebut tanjak. Okey. Ni murid-murid ataupun kanak-kanak dia datang ke galeri ni untuk melihat alat-alat tradisional ya, ataupun alat perhiasan tradisional. Okey. Muka surat seterusnya, muka surat 85. Ini antara alat-alat perhiasan diri tradisional. Tempuk kepala, cincin. Cincin pun ada ya. Pending. Pending ni tali pinggang lah. Tali pinggang daripada aluminium ataupun logam ya. Kalau yang lebih mahal ni buat daripada keluli lah. Pending ni tali pinggang bagi orang perempuan, tak salah cikgu lah ya. Lelaki pun ada kot. Okey, doko yang bawah tu, yang tengah-tengah, doko. Ini alat perhiasan untuk digantung di leher. Sugu tinggi. Sugu tinggi ni cikgu rasa dipasang ataupun diletakkan di atas kepala ya. Perempuan ya, perempuan. Kerongsang, okey, diletakkan di, cikgu tak pasti di baju lah ya, di baju ataupun di rambut. Boleh kalau letak rambut, cikgu tak tahulah. Okey, rantai di leher lah.
Cucuk sanggul. Sanggul tahu ke apa sanggul? Murid lelaki mungkin tak tahu sanggul tu apa. Sanggul ni ialah rambut dia lah yang diikat. Rambut yang panjang. Diikat. Ataupun setengah orang dia ada pakai rambut palsu. Rambut palsu. Contoh waktu dia nak kahwin tu, hari perkahwinan dia, dia tambah lagi rambut. Rambut palsu. So nak sambungkan rambut palsu tu ke rambut asal dia, dia cucuk dengan sanggul. Takkan nak ikat dengan tali pula kan. So dia cucuk dengan sanggul untuk bersambung. Sebenarnya tak boleh benda tu. Pakai rambut palsu ni sebenarnya dilarang. Okey, yang seterusnya rantai tangan. Pakai di tangan lah. Okey, ini antara alat-alat perhiasan diri tradisional. Okey, muka surat 86. Okey, tahukah kamu alat perhiasan diri boleh diperbuat daripada bahan gantian? Teliti gambar di bawah. Ini yang kita boleh buat. Okey, cucuk sanggul. Tengok cucuk sanggul. Diletakkan di atas kepala, sanggul tu di belakang kepala dia tu lah, tu panggil sanggul. Ikatan rambut tu panggil sanggul. Sisir. Sisir, apa maksud sisir? Sisir ni sikat lah. Kemudian di bawah tu mahkota. Okey, mahkota. Rantai dipakai di leher. Mahkota di atas kepala lah. Okey. Tengok gambar-gambar di bawah. Rantai, mahkota, cucuk sanggul. Okey. Kemudian bahan-bahan gantiannya digunakan ialah manik. Tahu manik benda yang bulat-bulat yang kecil-kecil tu manik. Kain felt. Okey, dan seterusnya ialah dawai bulu. Dia dawai, tapi di sekeliling dawai itu dihias dengan bulu ataupun kain. Okey, ini alat dan bahan yang kita boleh gunakan untuk membuat alat perhiasan diri. Okey, tengok seterusnya muka surat 87. Okey, dokoh. Tak apa nampak. Dokoh ialah alat perhiasan yang dipakai ketika majlis keraian. Mari kita buat dokoh bersama-sama. Apa itu majlis keraian? Keraian ni majlis macam perkahwinan lah. Perkahwinan, kenduri, ataupun macam ada orang yang dapat pingat di istana. Contoh dia dapat pangkat datuk ke, Tan Sri ke, yang dianugerahkan oleh Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong. So dia pakailah alat-alat perhiasan diri di majlis keraian ini. Ini majlis, itu dipanggil majlis keraian. Okey, alat-alat dan bahan yang kita perlukan ialah manik, tali, pita pelekat, gam, pinggan kertas, gunting dan krayon. Okey, yang pertama, apa langkah-langkah yang kita perlu buat? Guntingkan pinggan kertas kepada dua bahagian. Okey. Kemudian yang kedua, langkah kedua, warnakan pinggan kertas guna krayon lah, ya. Kalau guna pensel warna tak berapa terang sangat. So untuk warna yang terang kita guna krayon, ya. Kemudian langkah ketiga, tampalkan manik. Manik ke, butang ke, apa-apa saja yang benda yang berkilat yang ada kat rumah kamu. Tak perlulah belilah. Benda-benda yang ada di rumah tu boleh lekatkan sebagai hiasan dia, ya. Macam ni dia ada manik, dia tampal manik. Okey. Kemudian langkah keempat, cantumkan dan lekatkan tali pada kedua-dua bulatan. So dapatlah hasil karya seperti gambar di sebelah kanan tu, ya. Tali tu betul-betul bersambung, ya, supaya boleh digantung di leher, ya. Okey. Boleh rujuk buku muka surat 87, ya. Okey. Okey. So kita ada 3 aktiviti yang perlu dilakukan. Kamu pilih satu atau nak buat 3-3 lagi bagus, cikgu suka, ya. Okey. Paling mudah nak buat ialah kalau dokoh ni banyaklah bahan dan alat yang kita perlukan, ya. Manik dan sebagainya.
Kamu boleh juga buat mahkota paling ringkas, dan juga tanjak ataupun tengkolok. Tanjak ataupun tengkolok. Itu lebih mudah. Ni contoh ni, gambar hantuah lah ni. Betul ke hantuah juga tak tahu lah ni. Hantuah pakai apa? Tengkolok. Ini dibuat dari kain lah. Tapi cikgu tak nak kamu guna kain. Kalau nak buat tengkolok atau tanjak, guna kertas. Guna kertas. Okey, cikgu akan bagi link untuk kamu belajar cara-cara nak buat dokoh, mahkota dan juga tengkolok ataupun tanjak ni. Cikgu bagi link, kamu boleh lihat video tu di situ. Ini cikgu hanya guna video yang ini, hanya cikgu guna untuk buku teks ya. So hari ini ialah tajuk terakhir bagi tahun 1 sukatan kita, dan tahun 3 dah habis lama dah So insyaAllah pada minggu depan kita akan buat aktiviti yang lain. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tanda kehadiran, dan juga video ini jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.